Okey, kita sambung. Itu kita dah apa? Kita dah masuk intro bab permintaan kan? Okey. Kemudian ada definisi permintaan tu. Awak ingat balik lah definisi permintaan tu. Okey. Definisi permintaan ni kadang-kadang dalam soalan ada tapi jarang nak tanya. Tapi korang kita tahu lah. Kan? Yang penting tu dalam definisi tu dia ada keyword saja tu. Maksudnya keinginan dan kita sanggup bayar. Kalau kita teringin barang tu saja tapi tak sanggup bayar, dia tak panggil permintaan. Panggil window shopping kan? Okey. Jadi hukum permintaan itu saya dah bagi ringkas kan? Maksudnya kalau harga meningkat, kuantiti yang diminta jatuh. Kalau kata harga turun atau harga jatuh, kuantiti yang diminta meningkat. So ingatlah QD itu stand for quantity diminta. QD itu quantity of demand. Quantity of demand itu stand for quantity diminta. Ada setengah buku dia guna istilah quantity yang diminta. Sama Jangan kita guna istilah QD itu sama dengan permintaan. Sebab permintaan tu dan kuantiti yang diminta, dia ada konsep yang berbeza. Dan konsep yang berbeza dan dia punya, kita kata, kesan ke atas keluk permintaan pun berbeza. Kalau kita kata QD, keluk dia memang begitu. Permintaan pun macam tu. Tetapi dia ada konsep yang berbeza lah. Nanti kita tengok ada kesan dia. Okey. Kita masuk kepada apa? Kita ambil contoh. Ambil contoh ni lah, ambil data ni. Buat jadual ni. Data ni. Ini QD ya, kuantiti yang diminta dalam unit. Ini harga barang seunit ni. Ini harga barang seunit. Ini data dah. Ini data tu. Okey, berdasarkan data tu nanti awak buat keluk dah. Yang ini maksudnya apa dia? Yang ini maksudnya pada ketika harga RM1 seunit, kuantiti yang diminta adalah 35 unit. Kalau kita tengok harga RM5, kuantiti yang diminta 15. Betul tak? Logik lah kan? Macam saya kata itu, bila kita bincang bab permintaan ni, kita kena letak diri kita ni sebagai pengguna. Jadi bila kita belajar permintaan ni, kita kena anggap, kita nak faham diri kita ni sebagai pengguna. Okey. Berdasarkan jadual ni, Syadun diminta buat keluk. Kalau saya nak tanya, jadi skala apa yang sesuai? Satu. Jadi nak buat skala apa? Buat skala 5 lah. Tengok angka pun kita boleh faham kan? Harga dalam bracket RM. Labeling lagi lengkap. Kuantiti. Jadi harga lah kita buat ini. Jadi tak payah bilang diagram tak apa. Lakar dalam kolota.
Buat elok. Awak tanda ikut koordinat dah tahu kan? Ha? Macam kita belajar matematik dulu lah, kan? Ha? Dia bagi contohnya. Kalau harga RM1, kuantiti yang diminta, kita terima. Harga potong RM1 kan? RM35. Maksudnya lebih kurang yang luas, kan? Kalau 2, 30. Boleh faham kan? Dah tanda kan? Nanti bila dah dapat tanda tu, harga dan kuantiti tu, sambung je lah titik-titik tu. So nanti bila kita nak lakarkan teluk dalam macam graf ke apa, kan? Yang pertama sekali make sure pensel itu tajam lah. Tapi tak apalah, zaman dah ni bukan macam zaman dulu kan. Semua pensel kecil tajam lah. Jarang lah tengok student tu pakai pensel 2B ni. Kan, semua pensel tajam lah. Okey, bila dah habis lakar tu, bila kita habis lakar tu, kita sambung titik-titik tu. Nampak? 4 duduk kan. Kita 25. Jadi kita nak tanda apa ni? Kita nak tanda apa? Kita pilih G. Maksudnya yang ni teluk permintaan lah. Maksudnya timbul dekat teluk kita ni teluk permintaan. Buat nota tepi sikit. Yang pertama kita kata dari segi bentuk dah. Kalau orang tanya bentuk teluk permintaan ni nak sebut dalam ayat ni. Kita nak sebut dalam ayat ni dalam macam mana kita kata nak sebut dalam ayat. Itu saya sebut dah itu. Kalau siapa ingat lah. Ni bentuk orang. Cerul kan? Kalau dalam ekonomi ni dia punya ayat dia sama ya. Kalau orang tanya bagaimanakah bentuk teluk permintaan, jawapan kita apa? Mencerun ke bawah dari kiri ke kanan. Itu dia ayat tu. Jadi maksudnya kalau dalam secara kualitatifnya dari ayat tu,
Tulis tu kan, mencerun ke bawah dari kiri ke kanan. Itu bentuk dah. Itu bentuk teluk permintaan. Dan kalau kita tengok di sini, memang kita apply lah hukum hukum permintaan kan. Maksudnya bila harga meningkat, kuantiti minta jatuh. Bila harga turun, kuantiti minta meningkat kan. Contoh kita kata ni harga asal. Ni harga asal, kuantiti yang minta apa? 25. Contoh katalah harga meningkat daripada RM3 kepada RM5. Kuantiti yang minta drop 15. Maksudnya jatuh lah kan. Jadi apply lah hukum ni kan. Apply hukum permintaan ni. Okay. Kalau kata harga jatuh daripada RM3 kepada RM1, contoh macam ni. Bila harga RM3 ini di pasaran, kita tengok jatuh jadi RM1 ini, maka kuantiti diminta meningkat daripada 25 kepada 35. Jadi maksudnya kita apply hukum permintaan. So yang ni basic lah teluk permintaan ni kan. Jadi apa yang awak buat sekarang ni, maksudnya awak punya skill awak yang pertama, skill yang pertama dari segi analisis, calon memahami jadual. Memahami dan boleh mentafsir jadual. Daripada jadual, calon boleh transfer analisis itu dalam bentuk raja, iaitu dalam bentuk teluk. Boleh faham? Itu saya dah beritahu lah kan awal-awal kan. Bila kita belajar ekonomi ni, maksudnya kita lebih kepada analisis, nak membuat keputusan, betul? Jadi saya dah kata dah itu, keupayaan calon SPM ni, dia mesti ada 3 skill ni. Yang pertama, kita presentation analisis kita ni dalam bentuk jadual kan. Presentation analisis kita tu dalam bentuk raja. Dua skill. Yang ketiga, kita presentation jawapan kita tu dalam bentuk pengiraan. Dalam bentuk pengiraan. Jadi maksudnya kalau dari sini awak boleh transfer dalam bentuk ni, maksudnya awak punya skill tu dah ada lah. Skill tu dah ada lah. Okey. Dah ni awak tulis persamaan permintaan. Ini kita nak masuk di segi cara pengiraan. Tulis persamaan permintaan. Boleh sat topik ni lah, persamaan permintaan. Oleh sebab teluk permintaan, pasaran berbentuk satu garisan. Oleh sebab teluk permintaan pasaran berbentuk satu garisan yang lurus, maka fungsi permintaan pasaran boleh ditulis dalam bentuk persamaan linear. Maka fungsi permintaan pasaran boleh ditulis dalam bentuk persamaan apa? Linear. Kalau kita nak refresh balik, dulu belajar matematik, kalau fungsi linear ni apa bentuk umum dia? Y sama dengan
MX tambah C. Tu fungsi linear kan. Tu kan. Kebanyakannya kita belajar matematik dulu tajuk apa ni? Tajuk graf kan. Tajuk graf kan. Kalau garis lurus bentuk linear lah. Kalau bentuk apa? Macam ni panggil apa? Parabola lah. Kan? Kuadratik kan? Parabola tu yang tu apa? X kuasa 2 kan? Ingat lagi? Apa tinggal SPM kan betul. Lepas tu keluar apa? Yang macam ni. Yang tu apa? Y sama dengan 1 per X kan? Dah tak? Ingat ya? Ada yang go, ada yang deling. Tapi kebanyakan daripada kita ni yang kita bincang dalam bab permintaan penawaran ni semuanya berbentuk garis lurus, linear lah. Linear. Okey. Jadi waktu dia ni dia punya apa? Bentuk umum. Bentuk umum fungsi permintaan. Ini bentuk umum dia ni. Kalau nak masuk dalam buku apa? Kalau nak masuk dalam buku rumus kita pun boleh lah. QD sama dengan A tolak BP. QD itu untuk kuantiti ni minta lah. Kalau dulu kita kata matematik dulu Y sama dengan MX sama C kan. M ni apa? M ni keturunan kan. Dalam kes ni B lah. B itu adalah keturunan. Dalam law ni seolah-olah macam awak nak apply balik ilmu matematik tu masuk dalam law ni, dalam ekonomi. P ni apa? P ni price lah, harga. A ni apa? A ni yang pintasan pada pasti harga lah. A ni kita tengok lah. Kita tulis detail lah. A ni apa dia? A ni adalah kuantiti apabila harga adalah sifat. Maksudnya kalau harga kosong, berapa dia cross dekat kuantiti ni, kan? Nah. Okey. 1 per B keturunan. Keturunan kena ini DD ni berapa? DD ni permintaan lah. Keturunan kilo permintaan. Ni awak boleh faham tak? Tulisan saya ni. Tulisan saya nak tak elok. Tulisan seperti ni tu kan. Tulisan awak lebih cantik daripada tulisan saya. Kita tahu kan?